Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dengan topik-topik terhangat dengan saya DJ Cinta. Jadi, tajuk kita pada hari ini adalah kenapa Port Dickson tak menjadi holiday destination gold star. Port Dickson adalah merupakan tempat yang agak popular, mempunyai pemandangan yang cantik, tapi kenapa for now apabila masuk je musim cuti atau holiday, Port Dickson bukan mega attraction. Selalunya apabila ada attraction natural dekat dengan bandar besar lah kan, akan jadi big thing seperti Pulau Sentosa di Singapura ataupun Asbury Park untuk New Jersey. Beach resort tak jauh dari bandar utama. Untuk ibu kota Malaysia, jawapannya Port Dickson. Okey, 45 dari Kuala Lumpur dan dihubungi oleh highway. Kalau ikut logik lah kan, sepatutnya penuh Port Dickson ni dengan pelawat dari bandar. Tapi malangnya tak ada pun pelawat. Tapi bukan ke tahap yang gila lah. Macam kita pun tak tahu salah siapa and mana silapnya kan. Okey, jadi sebelum kita ulaskan isu ini bersama, mari kita menjemput dan memberi ruang kepada tetamu saya hari ni kan, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu lah kan. Okey, jadi saya nak, siapa yang nak perkenalkan diri dulu? Saya. Awak, okey. Okey, saya. Okey, nama diberi Nurul Syahira binti Abdul Wahid, berumur 20 tahun dan daripada Politeknik Port Dickson. Okey, alright. Awak? Nama saya Muhammad Syafiq Izwan bin Syamsul, berumur 19 tahun dan juga berada di Politeknik Port Dickson. Okey. Saya boleh panggil awak apa, Syahira? Syahira. Syahira. Dan awak? Apple. Apple. Okey, jadi sebelum kita nak kenal kan, boleh tak saya nak tanya beberapa soalan lah? Boleh? Okey. Saya nak tanyalah, macam Syahira sendiri, awak asal mana dan ambil study course apa? Saya asal dekat Johor, Pontian, mengambil jurusan Diploma Accountancy. Okey, awak Apple? Saya pula berasal Johor, di Pasir Gudang. Kos electrical. Okey, alright. Okey, jadi saya nak tanyalah kan, macam korang ni dah duduk dekat PD ni dah berapa lama sebenarnya? Hampir 1 tahun setengah. 1 tahun tengah. Awak bersama? 1 tahun. 1 tahun juga. So macam tahulah kan selok belok dekat PD ni. Bolehlah sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. So saya nak korek rahsia ni, boleh ke? Boleh. Kan nak korek rahsia. Okey. Jadi boleh tak saya nak straightforward terus nak tanya soalan? Boleh. Okey, boleh, terima kasih. Okey, jadi soalan yang pertama lah kan, jika kita lebihkan chalet dan hotel yang separuh runtuh ataupun selekeh di PD berbanding yang atas seperti Avillion, PD terlihat tak cool lah kan? Kenapa? Kenapa Apple dengan Syahira? Kenapa? Ibu tunjuk dulu. Okey, Apple. Kita kalau boleh kan, kita nak kan yang Port Dickson ni, kita nak orang nampak yang Port Dickson ni, kita tahu Port Dickson ni tempat tumpuan untuk pelancong-pelancong. Ya, betul. Satu lagi, untuk chalet yang lusuh tu semua, kita kenalah seiringkan kondisi chalet tu dengan kawasan-kawasan pelancongan yang lain. So mungkin kat situ kita punya kawasan lebih lagi ramai tumpuan lah untuk pelancong datang. Ya, saya setuju. Jadi macam Syahira sendiri? Macam saya sendiri, pendapat saya, dia wajarlah jika chalet hotel ni kita taraf baik dengan lebih maju tanpa rasa macam ada orang nampak macam selekeh. Sebab as we know, PD ni tempat pelancongan, ramai orang akan datang berpusut and diorang akan pilih tempat chalet yang mestilah yang cantik kan. Tapi bila pandangan diorang bila nampak chalet dengan hotel dekat PD ni macam lusuh, selekeh, diorang macam, apa ni? Ini PD ke? Tak cantik, macam unexpected, macam orang kata indah khabar daripada rupa. So jadi macam dia perlulah untuk penambahbaikan daripada segi tempat tu sendiri. Sebab kita nak tarik orang daripada ahli keluarga sendiri, kawan-kawan sendiri kan, saudara mara ke, even luar negara pun akan datang dekat Port Dickson. Ya. So
daripada situ orang luar pun akan anggap yang okey, kalau Port Dickson ni salah satu daerah yang mestilah maju kan, sebab pusat pelancongan, mesti banyak ekonomi pun akan tinggi kan if orang luar akan datang. Lepas tu daripada pengalaman saya sendiri juga, jika orang luar datang, diorang mesti akan sama juga datang kat tempat tu nak check in hotel, and bila mereka tengok chalet ni macam agak lusuh, so diorang pun tak nak datang Malaysia lagi. Kalau tak nak datang Malaysia pun kalau tak datang PD pun tempat lain diorang mesti akan rasa lain kan. So that's why lah daripada pengalaman sendiri pun orang luar pun banyak datang dekat PD. Macam masa saya dekat hiking tu pun adalah orang luar negara kan, macam daripada Europe. Ada satu negara yang saya pun sendiri pun tak tahu, tapi bila dia explain sendiri negara dia, okay, saya jadi tahu. Jadi even negara yang kita tak tahu pun diorang boleh tahu negara kita, and diorang datang untuk travel ke negara kita kan, macam so proud lah untuk jadi macam ada orang datang negara kita kan, macam banggalah juga. So that's why lah macam tu. Okey, macam tadi Syairah cakap kan, bila kotor orang tak nak pergi kan. Okey, macam mana, adakah bila kawasan tersebut kan ada pemprosesan minyak di PD macam Shell dengan refinery yang mengotorkan pantai dan air sekelilingnya. Jadi macam mana? Apple? Macam mana kalau dekat pantai tu ada pemprosesan minyak dekat situ? Kalau kat situ ada tempat pemprosesan minyak, Ya. Pemandangan kat situ pun dah boleh terjejas sebab kita dari situ dah nampak situ tempat proses minyak. So kita dah tahu mungkin kat situ ada pipe bocor, piping diorang semua ada bocor, so minyak akan keluar. Condition air tu pun mungkin akan tercemar. So diorang pun tahu takkan diorang nak mandi dekat tempat air yang kotor, betul tak? Okay, alright. Okay, soalan seterusnya. Bilangan kelab dan nightlife PD sangat rendah. Tak ada masa ramai orang muda berkerumun ke PD dari KL lah kan? Okey, mungkin Majlis Pemandaran harus meningkatkan bilangan tempat dan juga lesen untuk kelab malam di Port Dickson. Jadi macam mana ni? Okey, pada pandangan saya lah, pandangan saya sendiri, wajar kalau Perbandaran Port Dickson tak memperbanyakkan kelab malam, sebab kita tahu kelab malam ni satu perbuatan sosial yang luar daripada sisi agama bagi umat Islam lah. So bila orang muda ni lebih fokus untuk healing ataupun bersosial dekat kelab malam berbanding dekat tempat nature ni, macam tak memperkembangkan otak lah. Sebab kita tahu macam if kita kalau dekat PD kan banyak pantai, so diorang boleh healing dekat situ. Buat apa kita nak healing, lepaskan geram kita, tekanan kita dekat kelab malam, sedangkan bila kita tengok pantai pun kita dah rasa tenang, sebab alam semula jadi kan daripada ciptaan Tuhan. So that's why macam tu. Okey, apa pendapat Apple sendiri? Untuk saya pula, kalau penambahan kelab malam ni bagi saya tidak sesuai lah, sebab aktiviti ni pun bagi saya kurang sihat untuk golongan-golongan muda. Lebih baik kita banyakkan ataupun kita perbaiki benda-benda yang dah rosak, yang dah lusuh dekat area-area Port Dickson ni. Okey, alright. Jadi sebelum kita beralih ke segmen yang seterusnya, beri ruang kepada saya untuk memberi sedikit iklan dekat sini. Boleh ke Apple dengan Syairah? Boleh je. Okey, terima kasih. Okey. Kalau korang nak tahu, hari ini kita membuat sedikit kelainan, di mana selalunya kita buat show dekat konti kan, dan tetamu cinta semua online lah, of course lah kan. Jadi tidak lagi selama sebulan ini MKR dapatkan terus para-para MPP ni di 10 politeknik terpilih di seluruh Semenanjung bersempena dengan Kembara Roadshow 2023, dan ini merupakan poli yang kedua kami datang, iaitu semestinya Politeknik Port Dickson. Okey, alright, mari kita
teruskan. Adakah April dengan Syairah dengan saya sekarang ni? Masih Masih. Ada lagi. Okey, alright. Mana dah tahu dah tidur kan? Tak, saya sebab airconnya dah. Okey, alright. Okey, jadi soalan yang seterusnya. PM Anwar dulu dia ahli Parlimen PD kan? Betul? Adakah nampak apa-apa perubahan besar di PD semasa ada di PD yang boleh meningkatkan bilangan pelancong? Okey, jadi macam mana? Kita juga tahu Perdana Menteri Anwar Ibrahim Parlimen dekat Coalition ni bermula 2018 sampai 2022. Saya pun tak berapa nak tahu tentang apa sumbangan Perdana Menteri kepada Coalition. Tapi bagi saya rasa ada sedikitlah cadangan untuk saya lah. Mungkin boleh perbaikilah jalan-jalan dekat Politeknik Port Dickson ni ataupun tambah baik ke lampu-lampu dekat highway Politeknik highway ni Port Dickson ni. Kenapa dia Terlalu gelap. Ya. Lagi satu banyak sangat dah makan nyawa dekat highway Port Dickson ni. kiranya tempoh dia tak perbaiki lah, lama lah. Lama juga. Boleh menyebabkan kematian juga sebab ada juga kejadian baru-baru ni salah seorang student Politeknik Polisin Bukan seorang dua tapi ramai. dah meninggal dunia. Disebabkan aksiden tak ada lampu gelap. lampu gelap. Okey, alright. Okey, apa pendapat Syairah pula? Pendapat saya adalah juga nampak apa perubahan dekat dekat Port Dickson ni, macam dekat waterfront yang dekat bandar yang dekat waterfront lah. Pembaharuan daripada segi taman lah, macam orang boleh datang situ kan, ambil gambar, so memudahkan lah. Lagipun view kat situ pun cantik kan. Untuk orang yang suka OOTD ni bolehlah datang situ. Tempat dia sangat cantik. Okey, alright. Jadi soalan yang seterusnya, PD nampak lebih seperti kawasan pelancongan yang uzur sedikit dan bukan muda. Mungkin PMX boleh menjadikan PD zon bebas cukai supaya menjadikan lebih menarik kepada pelancong. Bukan susah kalau kita lihat zon bebas cukai di Setulan Johor baru. Macam mana? Kalau kita kaitkan dengan Johor Bahru, macam yang saya tahu ialah Berjaya Waterfront dekat Setulang kan. So saya rasa kalau kita jadikan zon bebas cukai ni dekat Port Dickson, mungkin lagi ramai pelancong akan datang sebab diorang pun tak nak keluarkan kos yang banyak saya rasa kan. So mungkin diorang akan jimat lagi kos-kos diorang daripada segi beli barangan-barangan ataupun mungkin minyak dan lain-lain. Okey, apa pendapat Syairah? Pendapat saya setuju juga dengan Apple sebab if kita buat zon bebas cukai, pelancong ramai datang. Lepas tu kita tahu macam orang sekarang kan ekonomi makin merundum kan. Wang mata ringgit Malaysia pun jatuh. Ya, betul. Lepas tu orang akan serabut macam nak melancong tapi tak tahu nak pergi mana. Jadi saya rasa wajarlah kalau PD ni jadikan zon bebas cukai. Jadi bila diorang tahu yang tempat ni bebas cukai, jadi senanglah nak datang. Tak ada banyak kos nak kena keluarkan. So jimat untuk diorang. Mampu untuk semualah. Betul. Okey, alright. Jadi soalan yang seterusnya, mungkin perlu benarkan orang asing membeli tanah dan di rumah DPD dan juga memulakan perniagaan DPD seperti mana kerajaan Thailand membenarkan di Phuket. Boleh tak ataupun setuju? Macam mana? Setuju tak? Boleh ke? Kalau bagi saya lah, saya tidak setuju. Sebab daripada kita bagi peluang dekat orang luar, baik kita bagi peluang ni dekat orang tempatan. Sebab kita pun banyak graduasi yang mungkin dalam pemasaran, jualan semua, mungkin diorang boleh start menjual. Lebih baik kita bagi peluang untuk diorang berniaga dekat sini, beli rumah dan diorang menampak dekat sini. Kalau Syairah pula? Kalau saya pula macam tak setujulah kalau pendatang asing ke orang luar untuk datang berniaga dekat Port Dickson. Boleh kalau nak berniaga, tapi lebih fokuskan untuk orang tempatan Bumiputera dulu sebab orang Bumiputera pun tak sesenang yang dijangkakan. Ada je yang B40, yang masih B40 yang nak cari duit makan pun tercungap-cungap. Nak cari keperluan, apatah lagi kehendak, susah nak dapat. Jadi apa kata
fokuskan dulu kepada Bumi Putera, rakyat tempatan nak dibandingkan dengan orang luar. Okay, alright. Okay, ini adalah soalan yang terakhir lah kan. Macam mana kalau kita bina line kereta api daripada KL ke PD? Mungkin buat sambungan dari segi ECRL lah kan. Korang tahu tak ECRL tu apa? Kereta api tu. Kan. Kiranya dari Putrajaya ke PD. Adakah dengan itu boleh upkan bilangan pelancongan? Patut tak dan apa korang rasa? Bagi saya patut sebab kalau mengharapkan jalan raya mungkin kalau semua orang nak tumpukan dekat Port Dickson mungkin agak sesak. Kalau kita tubuhkan ECRL ni mungkin lebih ramai akan datang dan tak berapa, dia tidak tambahkan lagi sesak dekat Port Dickson ni. Okey, macam Syairah? Kalau macam saya setuju sebab kependudukan dekat area KL Putrajaya tu macam kita tahu memang padat, ramai. So jadi itu cara inisiatif kita untuk tarik pelancong untuk datang ke Port Dickson. Orang-orang muda tu mestilah nak healing dekat pantai kan. Cuaca dekat pantai tu cantik, lagi-lagi pula waktu petang sunset tu kan, orang mesti akan fokus kat situ. Lepas tu diorang bolehlah bawa kerusi healing kan, datang situ lepak situ kan, bolehlah macam tu. Macam pernah tak buat healing dekat pantai tu? Pernah sebab saya Okay, alright. Okay, jadilah kan sebelum kita berakhir kan, saya naklah dengar sikit kata-kata terakhir mengenai topik kita hari ni. Macam Apple sendiri, Apple nak kata apa dekat dengan orang atasan? Macam mana? Kalau bagi saya untuk orang atasan, cuba tambah baiklah kemudahan dekat Port Dickson ni, dan satu lagi cuba untuk promosikan lagi dan war-warkan lagi yang Port Dickson ni boleh jadi tempat pelancong yang orang ramai boleh datang. Okey, Syairah? Macam kalau saya pun lebih kurang sama je. Sebab untuk kita tarik orang datang ke Politeknik, ke Port Dickson ni, semestinya melalui promosi. Jadi pihak atasan ni dia kena lebih banyak promotekan tentang Port Dickson dekat media sosial, ataupun dekat website ke mana-mana, and tambah baik apa yang perlu. Sebab sepanjang puncanya untuk Port Dickson ni tak jadi tarikan pelancong ramai, mungkin sebab atas faktor fasiliti, kemudahan. Lepas tu atas faktor mungkin kesesakan kan, sebab Port Dickson ni pun setiap hari memang akan sesak ramai, kereta lalu lalang, tak kira lah hari weekend ke hari bekerja ke, memang akan ramai. Satu lagi kan, sekarang kan musim-musim yang viral, buat tu viral, buat ni viral kan. So kalau kita punya kemudahan tu dah cantik, so output kita cantik, mesti ramai orang akan datang kat kita. Macam tu. Okey, alright. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujung show untuk topik kita pada hari ini mengenai kenapa Port Dickson tak menjadi holiday destination gold star. Terima kasih diucapkan kepada Ibu dan Syahira atas kesudian anda dalam segmen soal Manyu Adam memberi pendapat. Terima kasih tau sebab sudi. Okey, untuk kepada semua yang ingin mengikuti kami dengan cerita yang tengah hangat sekarang di media sosial, jangan lupa like page Facebook, Twitter, Instagram and subscribe channel YouTube kami My Campus Radio TV untuk lebih banyak lagi video dan info yang menarik. Semoga kita berjumpa lagi di hari yang akan datang. Saya DJ Cinta, hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye. Assalamualaikum.